merupakan salah satu keperluan asas paling penting dalam kehidupan manusia di muka bumi. Di dalam Islam, makanan terbagi kepada dua bahagian, iaitu makanan halal dan makanan haram. Objektif kajian. Bagi kajian ini, objektif yang pertama ialah untuk mengenal pasti jenis makanan yang halal dan haram mengikut perspektif Al-Quran dan sains. Yang kedua ialah membincangkan panduan makanan halal dan haram mengikut perspektif Al-Quran dan sains. Dan objektif yang terakhir ialah mengkaji manfaat pengharaman dan penghalalan pemakanan mengikut perspektif Al-Quran dan sains. Persoalan kajian. Kita perlulah mengenal pasti masalah atau isu bagi kajian yang dilakukan supaya dapat menentukan fokus kajian dan bagi memudahkan pengkaji untuk membuat perancangan awal. Berikut adalah persoalan kajian yang pengkaji lakukan, iaitu tentang jenis-jenis makanan, manfaat, sebab dan kepentingan pemakanan halal dan haram dalam kajian ini. Dalam surah An'am ayat 99, Allah telah menceritakan tentang 4 jenis buah. Antaranya ialah buah kurma dan buah anggur yang merupakan buah yang terbaik dan diturunkan kepada penduduk Arab. Buah anggur dan buah delima yang mempunyai banyak perbezaan dan juga banyak persamaan. Di dalam ayat ini, buah anggur dan kurma telah disebut. Mengikut tafsiran Ibnu Katsir, buah-buah ini antara jenis buah yang terbaik di dunia yang telah Allah turunkan kepada penduduk Hijaz. Buah delima dan buah zaitun juga telah disebut di dalam ayat ini. Mengikut tafsiran Ibnu Katsir juga, kedua buah-buah ini banyak persamaan dan juga perbezaannya. Allah telah berfirman tentang pengharaman bangkai dan juga babi dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Bangkai di sini bermaksud haiwan yang halal dimakan oleh umat Islam, namun ia tidak disembelih mengikut syarat Islam dan tidak menggunakan nama Allah ke penyembelihannya, kecuali haiwan seperti ikan dan juga belalang di mana limpa mereka tidak tergolong daripada golongan darah mereka. Terdapat 2 makanan haram yang telah disebut di dalam ayat ini. Makanan pertama ialah makanan yang mengandungi plasma darah dan makanan kedua ialah babi. Menurut Syekh Nawawi Al-Badani dalam tafsirannya, terdapat kalimah di dalam ayat ini yang bermaksud Allah melarang manusia memakan bangkai dan memanfaatkannya. Bangkai di sini bermaksud binatang yang telah disembelih bukan dengan nama Allah. Syekh Nawawi Al-Badani juga berkata, hikmah pengharaman babi di dalam ayat ini ialah kerana babi merupakan binatang yang memakan makanan daripada golongan kotoran dan juga najis. Jenis makanan halal dan haram mengikut perspektif sains. Yang pertama bagi yang halal ialah buah anggur. Buah anggur mempunyai pelbagai kebaikan dalam memakannya. Yang kedua pula ialah buah kurma. Buah kurma mempunyai pelbagai khasiat. Buah kurma juga dianggap sebagai makanan yang ideal kerana mempunyai pelbagai manfaat kepada kesihatan manusia. Buah zaitun dapat mengurangkan kadar kolesterol, turunkan tekanan darah tinggi. Bagi jenis makanan haram menurut perspektif sains pula, yang pertama ialah plasma darah yang digunakan untuk meningkatkan kualiti, keenakan dan keunikan makanan tersebut. Dalam plasma darah ini terdapat mikroorganisma yang berbahaya dan toksin. Yang terakhir bagi jenis makanan haram ialah babi atau lebih dikenali sebagai khinzir. Babi merupakan seekor haiwan yang paling pengutuh. Babi juga dikenali sebagai haiwan yang missing vessel atau lebih dikenali sebagai tempat pengumpulan pelbagai kuman sebelum bertukar menjadi bentuk yang lebih berbahaya kepada tubuh badan manusia. Perbandingan bagi jenis makanan halal yang pertama ialah buah anggur. Menurut Al-Quran, telah disebut bahawa anggur boleh menghasilkan makanan atau minuman yang halal serta minuman yang haram. Bagi perspektif saintifik pula, anggur ini boleh memudahkan proses penghadaman, membersihkan darah dan meningkatkan pertahanan tubuh badan kepada manusia. Perbandingan yang kedua bagi jenis makanan yang halal ialah bagi buah kurma dan buah zaitun. Menurut Al-Quran, telah menceritakan bahawa contohnya kurma dan zaitun merupakan tumbuh-tumbuhan yang berasal dari syurga. Menurut pandangan saintifik pula, buah kurma boleh mencegah daripada pelbagai penyakit. Bagi buah zaitun pula dapat mengurangkan kadar kolesterol yang dalam kadar bahaya plasma darah. Menurut perspektif Al-Quran, semua haiwan yang halal maka harus disembelih dengan nama Allah SWT mengikut syariat Islam, di mana plasma darah haruslah dipotong sehingga keluar semua darah daripada plasma darah haiwan tersebut. Menurut kajian saintifik pula, plasma darah mengandungi mikroorganisma dan toksin yang berbahaya kepada tubuh badan manusia. Bagi perbandingan makanan haram yang kedua pula ialah khinzir. Menurut Al-Quran, khinzir tidak boleh dimakan kerana ianya tidak disembelih atas nama Allah SWT. Menurut saintifik pula, babi tidak boleh dimakan kerana ianya binatang yang paling kotor
Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa menurut kajian Al-Quran dan kajian saintifik, bagi jenis makanan yang halal menurut perspektif Al-Quran dan sains, ia telah menyenaraikan pelbagai kelebihan bagi makanan-makanan tersebut, sedangkan bagi jenis makanan yang haram menurut perspektif Al-Quran dan kajian saintifik pula menceritakan makanan haram ini boleh memudaratkan kesihatan manusia. Panduan yang pertama, mengikut perspektif Al-Quran bagi panduan makanan halal dan haram ialah bahan yang memabukkan. Ayat tersebut telah ditafsirkan oleh perkataan majoriti ulama sebagai najis. Maka dengan itu, arak dihukum sebagai najis. Jika terkena pada pakaian, maka tidak sah solat. Pendapat ini dipegang oleh majoriti ulama dalam 4 mazhab utama, terutamanya di zaman klasik dahulu. Cara penyembelihan. Menurut pendapat jumhur ulama, syarat sah penyembelihan perlu dilakukan dengan memupuskan urat halkum dan urat marih dengan menggunakan alatan tajam. Haiwan yang haram untuk dimakan. Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkap. Dari perspektif sains pula, untuk penyembelihan Islam, daging mestilah diperoleh daripada pemotongan tepat di leher. Barat menggunakan teknik stunning iaitu memengsankan haiwan terlebih dahulu. Haiwan yang haram dimakan ialah haiwan yang tidak disembelih dengan cara Islam kerana ia boleh mendatangkan penyakit. Ini turut merangkumi haiwan yang bertaring dan berkuku tajam. Bahan yang memabukkan iaitu alkohol yang boleh menyebabkan permasalahan pada tubuh badan. Untuk proses penyembelihan dari perspektif Al-Quran, haiwan perlu disembelih dengan nama Allah yang dilakukan di antara ruas tulang leher kedua dan ketiga. Manakala sains pula, Barat menggunakan teknik stunning kerana mereka menganggap penyembelihan Islam adalah kejam. Haiwan yang terlarang dalam Al-Quran ialah binatang yang sunat dibunuh, manakala sains pula ialah haiwan yang bertaring kuat dan berkuku tajam. Bahan yang memabukkan menurut Al-Quran ialah alkohol yang diperoleh daripada proses pembuatan arak adalah haram dan najis, dan sains pula ialah minuman memabukkan memberi impak negatif seperti hilang kewarasan akal dan kematian. Secara keseluruhannya, kedua-dua perspektif yang berbeza ini mempunyai prinsip yang tersendiri berlandaskan ketetapan yang telah diletakkan sejak azali lagi. Al-Quran telah menggariskan supaya cara sembelihan wajib disempurnakan mengikut apa yang telah disyariatkan bercanggah dengan sains yang meletakkan bahawa haiwan penakan tersebut boleh dimatikan dengan kaedah yang bervariasi seperti stunning. Di samping bahan yang memabukkan, kajian saintifik tentang isu ini membuktikan bahawa perspektif sains adalah bertepatan dengan apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran bahawa arak boleh memudaratkan kesihatan. Pendapat sains tentang jenis haiwan yang haram dimakan turut menyokong garis panduan yang telah termaktub dalam Al-Quran. Mengikut perspektif Al-Quran, antara makanan yang haram dimakan adalah daging babi dan daging binatang buas. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang mengatakan tentang pengharamannya. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, babi diharamkan sama ada mati dengan cara sembelih atau sebaliknya. Seterusnya, daripada Ibnu Abbas anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkam. Seterusnya ialah manfaat jika menghindari makanan haram yang mengandungi unsur alkohol menurut perspektif Al-Quran. Perkara ini dapat dilihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 dan ayat 91. Seterusnya ialah tafsir. Al-Quran ada menjelaskan tentang bahaya arak dalam masyarakat. Antaranya, memberi kesan kepada jiwa iaitu dapat menghalang seseorang untuk menunaikan kewajipan agama. Seterusnya ialah pengharaman memakan bangkai. Dari diharamkannya bangkai diterangkan dalam ayat berikut, iaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Berdasarkan tafsir, jelaslah bahawa bangkai haram dimakan kerana haiwan yang mati biasanya bersebab, contohnya kerana sakit atau keracunan. Para saintis mengatakan bahawa daging babi banyak mengandungi cacing spiral dan lemak beracun yang boleh memudaratkan kesihatan diri. Para saintis mendapati alkohol mengurangkan sintesis protein otot, menghilangkan kewarasan dan paras sedar seseorang kerana alkohol terdapat asetat dan asetaldehid. Haram memakan bangkai kerana proses fagositosis di dalam haiwan yang sudah mati tidak berlaku lagi dan bangkai juga mengandungi kandungan mikroorganisma yang sangat tinggi. Manfaat tidak makan babi dari sudut Al-Quran adalah mendekatkan diri dengan Allah, manakala dari sudut sains mengelakkan diri daripada penyakit kronik. Perbandingan manfaat tidak mengambil alkohol dari sudut Al-Quran adalah jauh dari sifat benci-membenci, manakala dari sudut sains menjaga kecergasan minda dan diri kita. Manfaat tidak makan bangkai dari sudut Al-Quran adalah menjauhkan diri daripada perkara yang merendahkan diri, manakala dari sudut sains hindar daripada bakteria dan virus.
Al-Quran dan juga kajian dari segi saintifik telah membuktikan banyak khasiat yang kita dapat sekiranya meneruti perintahnya. Kita haruslah meyakini perkara yang haram dan halal seperti diperintahkan supaya tidak dibenci oleh Allah. Kesimpulannya, kajian saintifik jelas berpendapat yang sama seperti apa yang telah tertera dalam Al-Quran. Walaupun mempunyai persamaan yang banyak, namun tetapi masih terdapat perselisihan pandangan antara dua elemen ini. Selepas penilaian dibuat, wujud sedikit persanggahan antara sains dan Al-Quran berhubung pengambilan makanan. Penetapan cara penyembelihan yang termaktub dalam objektif kedua melalui kaedah saintifik ternyata berbeza dengan Al-Quran yang mengaplikasikan teknik stunning. Walau bagaimanapun, sains dan Al-Quran masih berkongsi perspektif yang hampir sama, berikutan jenis dan hikmah di sebalik larangan yang ditetapkan serta keburukan yang telah dianalisis.